Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الكلام كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل في النار ورحمة. Jadi insyaAllah malam ini kita masuk tajuk terakhir dalam asas faraid, dalam asas ilmu faraid, iaitu bab Al-Hajbu. Al-Hajbu, ingat ya? Tiga ni faraid. Ini asasnya. Asasnya okay. Okey. Ingat pertama kita ingat balik ya. Golongan kita kenali sebagai ashabul huruf. Siapa dapat 1/2, siapa dapat 1/4, siapa dapat 1/8, siapa dapat 1/3, siapa dapat 2/3 dan siapa yang dapat 1/6. Ini kita kenal lagi ashabul huruf. Ingat ni. Siapa golongan? Ini kena ingat banyak pun. Ashabul huruf kena ingat banyak lagi. Siapa 1/2, siapa 1/4, siapa 1/8, siapa 2/3 dan juga siapa 1/3, siapa 2/3 dan siapa yang dapat 1/6. Okey, minggu lepas kita belajar tentang ashabah. Ashabah ni siapa? Yang tidak dinyatakan kadar mereka dalam Al-Quran atau hadis. Jadi ada 3 jenis ashabah. Pertama ashabah apa? Al-asabah bin nafsi. Al-asabah bin nafsi. Yang kedua Al-asabah bil ghair. Yang ketiga asabah mal ghair. Hanya satu golongan saja, asabah mal ghairi. Siapa? Siapa asabah mal ghairi? Siapa? Saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa atau lebih apabila bersama dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan pada anak lelaki, itu asabah ma'al ghair. Malam ini insyaAllah kita masuk tajuk terakhir, asal terakhir, Al-Hajbu. Apa nak hajbu? Okey. Sebab tu kalau perempuan dia pakai hijab yang menghalang, dia pakai hijab. Kita sebut perempuan berhijab, mana menghalang aurat dia daripada dilihat. Itu berhijab. Ada Allah sebut apa? Wal yadrib wal yadkhurumi ala amwal qurban. Wal yadrib. Mana? Daripada segi bahasa bermaksud halangan. Daripada bahasa bermaksud halangan. Daripada segi syarak bermaksud daripada segi syarak maksud apa? Halangan yang menegah seseorang daripada mewarisi. Halangan yang menegah seseorang daripada mewarisi ataupun mendapat bahagiannya yang terbanyak. Itu hijab. Iaitu okey. Apa makna dia? Hijab ini dia ada 2 jenis. Sebab hijab nuksan ni tak payah, itu tak ada masalah sebab kita belajar dalam faraid sudah. Okey, hijab 2 jenis. Pertama kita panggil sebagai hijab Herman. Hijab Herman. Sebab tu bukan bagus nama Herman. Dia Arman bukan Herman. Dia okey, nama Herman bukan bagus tu.
Sebab tu wa'udzu bika minal hirman, aku berlindung padamu daripada hirman, yang tidak mendapat keberkatan, yang tidak mendapat rahmat. Sebab tu al-hirmanu wal khudlan. Okey, khudlan tak bagus, hirman pun tak bagus nama dia. Okey, mana apa yang terhalang. Sebab tu wa'udzu bika minal hirman wal khudlan, aku berlindung daripada hirman dan khudlan. Okey, daripada segi syarak bermaksud halangan yang menegah seseorang pada mewarisi, tak dapat langsung. Okey, sebelum ni kita sebut halangan apa? Halangan di segi ini apa? Halangan apa? Halangan menghalang kewarisan. Sebab apa? Yang sebelum kita belajar apa? Kafir, membunuh. Itu tak termasuk tu. Itu memang ini bukan kita bahas saja ni. Ingat tu. Sebab-sebab yang menghalang pewarisan. Kafir. Bapa dia Islam, dia murtad. Sebab apa? Sewaktu bapa dia mati, dia tolak syariat. Waktu bapa dia mati, dia tolak syariat, tentang hukum hudud. Waktu bapa dia sakit nazam, dia masuk apa? Masuk perarakan anti hudud, melawan hukum hudud. Bapa dia mati, murtad dia. Biarpun dia mengucap balik waktu bapa dia mati, dia dalam keadaan kafir. Nah, ini bukan isu politik ya. Bukan tentang apa RRU kan. Itu jangan sebut ya, itu isu politik. Kita sebut cara umumnya. Okey. Sebab apa? Bukan kata RRU pun kita kata bukan seluruhnya syariah juga. Ada hukuman Islam 30 tahun penjara? Memang tak ada kan? Tak ada kan? Adakah Islam 30 tahun penjara? Ada kan Islam? Ada kan? Okey, adakah 30 tahun? Sebab penjara ni bukan benda mudah. Sebab tu penjara bukan benda mudah. 30 tahun penjara ada. Dalam hudud tak ada. Tapi takzir adakah boleh sampai begitu? Adakah dalam takzir boleh sampai begitu? Okey, sampai 30 tahun penjara dah boleh. Itu politik lah. Sebab dia kan politik ni dia ada apa? Ada seni dia. Ini kita sebut tentang cara umumnya, bahawa menentang hudud ini hukumnya kafir. Menentang hudud ni namanya hukumnya kafir. Tiba-tiba dia masuk perantakan, ataupun dia ikut perantakan anti apa? Anti poligami. Dia tak mau suami dia kahwin lain, tak apa, itu urusannya. Tapi jangan pula kami menentang poligami, kafir. Kami menentang poligami, kafir. Tapi kalau dia tak mau suami dia kahwin lain, itu dia punya hal lah. Pandai-pandai pujuk suami kau. Boleh faham? Kalau perempuan tak mau dimadukan, tak apa. Tapi jangan tolak poligami. Saya tak mau makan daging, tak apa. Tapi jangan kata daging tu haram. Boleh faham tak? Boleh beza tak? Okey. Tolak poligami, kafir. Tak mau lagi dia pergi, itu kau punya hal lah. Pandai-pandai pujuk suami kau. Pandai-pandai lah kau hias. Kau jelek kan? Contohnya jangan jadi bukan contohnya saja. Jadi itu bukan apa? Itu pandai-pandai lah pujuk suami. Yang kafirnya tolak poligami. Tak setuju suami dia poligami, bukan kafir. Tak kafir pun. Sebab dia apa? Sebab Rasulullah sendiri pun suatu apa? Orang tawarkan apa? Anak kepada Ali. Ada orang tawar untuk bagi anak perempuan daripada Ali. Dengar pada Rasulullah. Rasulullah siapa sakiti Fatimah macam sakiti ekor dia. Sebab tu Ali dia tak kahwin lebih. Sebab tu masih ada Fatimah. Sebab apa Rasulullah sebut? Yang lain Rasulullah tak kisah. Zainab, Ummi Kalsum, Rasulullah biar pergi memadu. Osman madu, Omar memadu. Madukan apa? Omar Osman. Apa? Zaid apa? Ummi Kalsum dengan apa? Ruqayyah. Osman madu kan? Tapi Fatimah Rasulullah benarkan. Fatimah Rasulullah benarkan. Sebab tu orang nak tawar dengar pada Rasulullah, ada orang kabilah tu tawar anak perempuan dia pada Ali. Rasulullah sebut apa? Siapa bagi sakiti hati Fatimah macam bagi sakiti hati aku. Mengapa Rasulullah benarkan Ummi Kalsum, Ruqayyah dimadukan, tapi Fatimah Rasulullah tak benarkan? Mengapa? Bukan Rasulullah sendiri ni. Sebab apa? Kalau Allah Alam, bagi kita fikir apa? Fatimah ini dia membesar tanpa kasih sayang ibu. Dia besar bersama Rasulullah. Dialah yang sentiasa menyaksikan penderitaan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah sayang dia ada lebih. Sebab sewaktu Rasulullah diangkat sebagai Rasul, anak lain semua telah berkahwin. Tinggal siapa? Fatimah bersamanya. Fatimah yang bersamanya. Sebab tu apa?
Orang musyrikin pergi letak apa? Letak perut ini, letak tanah dan kepala bapak dia lah yang pergi sapukan kepala bapaknya. Dialah yang banyak apa? Yang bersama-sama dengan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah dia kata, siapa yang menyakiti hati Fatimah, macam dia bagi sakit hati aku. Sebab tu Ali sampai selepas Fatimah apa? Selepas Fatimah wafat baru dia kahwin. Waktu Fatimah, kedepannya pada Fatimah, dia tak pernah madu kerana. Sebab apa? Rasulullah tak izinkan. Boleh faham tak? Okey. Yang kita kata kafir ni apa? Tolak poligami. Bukan tak setuju suami poligami, macam itu. Tapi hudud, masih apa? Tolak hudud, kafir. Ingat ya? Jangan benda syariat je. Benda syariat, sebab kita kata kalau hukum syariat ni kita bukan boleh politik kan. Hukum syariat ni jangan dipolitikkan. Sebab politik 5 tahun sekali. Politik 5 tahun dekat pilihan raya lagi hangat politik dia. Tapi ingat, syariat ini kita bawa jumpa Allah. Summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Kemudian naik pada satu hari yang kadarnya apa? Sehari di sana 50,000 tahun. Jadi kita balik tadi hemat. Nah, waktu itu dia masuk apa? Buat perarakan anti poligami, buat perarakan anti hudud. Ikut perarakan jangan Islamkan Malaysia, kafir dia. Ikut perarakan jangan Islamkan Malaysia, kafir. Waktu dia ikut perarakan, bapa dia mati, 1 sen pada dapat. Biarpun dia bertaubat selepas itu. Sebab apa? Sebab sewaktu bapaknya meninggal, dia dihukum sebagai murtad. Sebab itu bahaya benar. Sekarang kita bukan apa? Tajuk itu kita bincang sebelum Islam. Sekarang kita bincang tajuk apa? Al-Hajbu. Hajbu hirman, iaitu seseorang yang terhalang daripada pertama hujub al-hirman. Hujub hirman, al-hajbul hirman, iaitu seseorang yang terhalang daripada mendapat walaupun sedikit. Ini kita dah bahas ni. Hujub hirman, hujub nuqsan kita telah faham sewaktu faraid dulu. Iaitu seseorang yang terhalang dan mendapat walaupun sedikit daripada harta warisan. Ia seperti cucu yang terhalang dengan anak lelaki. Tak dapat langsung. Ini kita nak bahas ni. Hujub hirman. Okey, kedua, hujub nuqsan. Hujub nuqsan. Apa hujub nuqsan? Iaitu halangan yang menghalang seseorang yang mendapat warisan terbanyak. Seperti isteri terhalang daripada mendapat 1/4 disebabkan ada anak si mati. Ini kita belajar kan? Isteri kalau tak ada anak dapat 1/4. Kalau ada anak 1/8. Itu tak masalah tu. Okey. Ibu kalau ada seorang saja saudara lelaki, dia dapat 1/3. Saudara dia dapat 1/3. Kalau 2 orang saudara ke atas dapat berapa? 1/6. Ini kita tak mau bahas sebab kita telah habis dalam faraid dulu. Okey, golongan yang tidak terhijab dengan hujub hirman. Siapa? Bapa. 6 golongan ni. Bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri. 6 golongan ini biarpun dalam apa-apa keadaan mereka memang tetap akan mendapat warisan. Melainkan sebab yang disebut tadi lah, murtad, semua tu kan. Okey, dia membunuh pewaris, membunuh bapa dia yang tak dapat. 6 golongan siapa? Mereka ini dalam apa keadaan sekalipun tidak akan terhalang. Siapa? Bapa, lagi ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami dan juga isteri. Sebab tu kalau mati tak payah banyak, tak payah kita ingat banyak. Sebab apa? Banyak yang terhalang. Contoh begini, dia mati, si mati.
Okay, cuba tengok. Sekarang dalam keadaan ni, dia mati begini. Penuh kerabat dia menangisi kematian dia. Penuh rumah dia, kerabat-kerabat dia menangisi kematian dia. Okey. Bakaina ala mautana fasawfa nubka. Kami menangisi kematian mayat. Satu hari kami pula akan ditangisi. Okey. Okey. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan oleh sifat halaba sehingga kamu menziarahi lubang kubur. Zurnal maqabir fasawfa nuzaru. Kami pergi menziarahi kubur dan satu hari kami akan diziarahi. Okey. Sekarang dalam keadaan ni, berapa orang saja dapat waris? Okey. Kan pertama siapa? Waris 10. Ibu. Kuat? Bapak. Besar? Hah? Siapa lagi? Siapa? Istri. Lagi? Lan, betul. Anak lagi. Arman. Anak perempuan. Lagi? Lagi? Ada lagi? Anak ada lagi? Ada lagi? Okey, ada lagi? Macam mana? Ada lagi kan? Ada lagi kan? Ha? Habis lah. Berapa waris ni? Ini saya nak faham. Mudah saja. Sebab tu ashabah hujung mudah saja. Yang pernah kita ingat apa? Farah ashabul furud tu. Okey, 1. Ibu lah, ibu 3 bulan ibu lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jadi. Okey. Mengapa ini tak dapat? Dihalang siapa? Ibu. Mengapa ini tak dapat? Dihalang siapa? Dihalang siapa? Dihalang siapa? Dihalang oleh ibu. Okey. Kemudian ini satu. Dihalang siapa? Bapa. Ini? Okey. Sebab apa ni? Zawil arham. Okey. Okey. Siap. Ini dihalang siapa ni? Ibu dan bapa. Bapa juga menghalang. Sebab apa? Dia sampaikan mayat terpaksa melalui bapa. Okey. Kalau ibu terhalang atau terhalang lagi. Okey. Ini siapa halang? Arman, siapa halang? Saudara seibu. Siapa yang halang? Sebut yang halang dia. Bapa. Lagi? Mana? Anak laki dan perempuan lagi? Cucu juga menghalang. Okey. Saudara lagi, siapa halang dia? Siapa menghalang saudara lagi? Bapa. Satu lagi siapa? Siapa? Anak lagi. Siapa lagi? Cucu lelaki. Okey, boleh nampak kan? Masa menampak ni bukan nampak hakiki ya, nampak macam ni. Nampak dan faham kan? Boleh faham kan? InsyaAllah. Okey. Kemudian saudara lagi, siapa halang? Bapa. Okey, sekarang saudara ibu, saudara lagi siapa halang? Saudara seibu. Saudara seibu siapa halang? Okey, ulang balik. Saudara seibu. Saudara seibu pertama siapa halang dia? Okey, tak apa. Bapa. Satu lagi. Anak lelaki. Lagi? Cucu lagi. Lagi? Satu lagi. Satu lagi tak halang.
Nanti ingat kan, sebab tu ada masalah Al-Hajariyah kan. Saya baru cari sudah Google. Oh iya, dia tak baca di Google, sini saya baca. Siapa dah? Datuk. Ingat ya? Saudara lelaki seibu sebapa atau sepupu seibu sebapa, datuk akan boleh halal. Sebab apa? Sebab dia tak cross melalui bapa. Dia cross melalui ibu. Jadi bapa ni ada, sebab dia lebih besar nasab dia. Ada datuk lebih besar nasab dia, dia halal. Begitu juga anak siapa? Siapa halal lagi? Anak lagi. Lagi? Cucu lagi. Lagi siapa lagi? Besar Ramadan, siapa lagi? Ulang balik. Ini yang masalah banyak ni. Saudara seibu siapa palang pertama lagi? Bapa, datuk, anak lagi, cucu lagi siapa lagi? Anak perempuan dan juga cucu perempuan. Okey. Anak perempuan dan juga cucu perempuan. Wa ini mura'atun ani mahalat alaihi lalu akul awtun falikul bima sulus. Ini kita pergi masalah kalalah. Maksudnya? Okey. Untuk dia warisi dengan syarat si mati tidak meninggal bapa ataupun datuk dan juga anak sama ada lelaki atau perempuan, cucu sama lelaki dan perempuan. Ingat ya? Biarpun anak perempuan, dia akan menghalang saudara seibu lelaki atau perempuan dapat mendapat harta faraid. Ini ingat betul ni. Ini bukannya lelaki tapi juga apa? Perempuan juga menghalang. Sebab Allah kita sebut sebagai kalalah. Makna si mati ini tak tinggalkan anak langsung dan juga bapa. Anak sebab nanti kita masuk apa? Masalah apa? Al-Hajariyah atau Al-Yamniyah. Sebab apa? Mati tinggalkan saudara saja. Bapa tak ada, anak tak ada. Boleh faham ni? InsyaAllah ini ya. Bagi penjelasan ini. Ini selalu keliru ni. Siapa? Bapa. Okey ni. Ni apa? Bapa, datuk. Okey. Anak lagi, anak perempuan, cucu lagi, cucu perempuan. Seorang lagi, seorang perempuan. Tulis. Sini. Terus saya buat apa kali? Ini pula siapa yang halang? Saudara sebapa? Siapa halang? Datuk boleh halang ke? Datuk boleh halang ke? Sebab apa tak boleh halang Datuk? Sebab sama dah darjat. Dia cross pada si mati. Dia cross kan? Datuk pun sama juga sampai si mati. Jadi sini berbeza dengan saudara seibu. Datuk tak boleh halang. Siapa lagi halang dia? Bapa. Ingat datuk tak halang ya? Siapa lagi? Anak lagi? Cucu lagi. Itu saja halang dia. Siapa lagi? Bapa saudara siapa halang? Bapa saudara. Bapa lagi? Datuk lagi? Siapa lagi? Mana? Maksudnya? Hah? Mana? Saudara? Saudara sebapa? Ya, saudara lagi. Dengan syarat saudara lagi seibu sebab akan halang dia. Tapi perempuan tak ya? Sebab dia akan dapat syarat asabah. Perempuan tidak ya? Lelaki dia boleh halang. Mana saudara lelaki boleh halang dia. Tapi kalau saudara perempuan saja tak, dia akan dapat syarat asabah. Melainkan ingat ada itu asabah ma'al ghairi. Jelas tak? Okey. Mana tadi? Apa tadi? Okey, bapa saudara siapa halang dia? Bapa lagi? Datuk lagi? Ya, semua halang. Sebab apa? Ini kalau tak ada saudara dia akan ambil cara asabah. Dia hanya boleh fight dengan siapa? Ini kekuatan dia sama dengan siapa? Ini kekuatan saudara lelaki sama dengan siapa? Sama dengan datuk. Ini sama kuat ni ya. Sebab nanti insya-Allah lepas ni kita akan belajar masalah ni.
Macam mana kita nak bahagikan? Yang saya nak disebut, man araba an yaqtahima jarathima jahannam ala basirah falyufti fil jannati mal ukhra. Siapa yang teringin sangat nak pergi terjun dasar neraka jahanam, pergilah bagi fatwa masalah saudara dengan datuk. Saya nak ini kata apa? Sayyidina Ali, man arada an yaqtahima jarathima jahannam, siapa teringin nak terjun ke dasar neraka jahanam, bagilah fatwa masalah datuk dengan saudara. Okey, jadi kekuatan saudara lelaki ini sama dengan datuk. Apa lagi? Ya, sebab apa? Sebab dia sampai kepada si mati melalui siapa? Bapa. Jadi dia tersekat di sini. Sebab tu dia kata wa yadinu fil jaddatu ummul abi bil abi. Tambahlah isyarat kepada nenek sebelah bapa, dia terhalang dengan sebab adanya bapa. Jadi dia akan dapat sendiri. Ini. Contoh ini tak ada, ini ada. Dia dapat sendiri saja 1/6. Tapi dua-dua tak ada, mereka kongsi 1/6. Sebab dia dah sampai belum siapa? Kan? Tersekat di sini kan? Bapa ada. Tadi sampai nama si mati. Boleh faham ke? Ya? Jadi dia dua. Makna nenek sebelah bapa ini dia dapat, mesti tak ada ini, tak ada. Kalau sebelah ibu, ini saja. Sebab dia akan ambil tempat ibu. Okey, ini tak boleh ambil tempat ibu sebab dia sampai mayat bukan melalui ibu, dia melalui bapa. Okey, jelas ya? Okey, lagi saya boleh. Okey, sama saudara perempuan ini terhalang oleh bapa dan juga apa? Anak lelaki. Anak perempuan halang ke? Anak perempuan halang ke tidak? Sebab apa? Dia jadi asabah ma'al ghairi. Okey, anak pasal memang apa ada sendiri halang kan? Okey, insya-Allah jelas ya pasal asabah pasal apa? Hujub kan? Ini kita kelai sebagai hujub herman. Boleh faham insya-Allah proses? Insya-Allah ya. Okey. Okey, sekarang insya-Allah ya habis kita dengan ashabul furud, habis dah. Asabah terbagi pada berapa Syuaib? Asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Asabah bin nafsi, setiap waris lelaki yang tidak dinyatakan kadarnya faraidnya dalam Quran. Anak lelaki, cucu lelaki, kecuali bapa dan datuk, mereka asabah. Sebab tu mereka boleh makan dua. Mereka boleh secara asabah dan juga secara faraid. Okey. Kemudian asabah bil ghairi, ingat golongan yang mendapat 1/2 kecuali suami. Suami bukan asabah ya. Okey. Dan juga 2/3 apabila bersama dengan siapa? Saudara lelaki. Kemudian asabah ma'al ghairi, satu golongan siapa? Saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa ambil bersama anak perempuan ataupun cucu perempuan. InsyaAllah jelas ya? InsyaAllah ya? InsyaAllah. Ini bagi faham tu ni. Ashabul furud nanti kita masuk ni. Bab aul, kita akan masuk bab aul, munasakhat yang kita nak masuk. Okey, yang sebelum ni banyak surah kita masuk kan? Jadi insya-Allah lepas ni kita masuk bab aul kita masuk ke bab rad, kemudian polisan zawil arham. Muslimat mengadu Ustaz Lukis kecil sangat. Nanti besar sikit.
Tapi lukislah, tulis terus ni. Boleh dia. Boleh. Jangan nampak ya? Nampak ya? Nampak ke Muslimat? Tak nampak? Depan, tarik depan. Bagi tarik ni. Bagi depan ni. Tiar macam mana tiar? Depan sudah tiar? Cepatnya tiar kira. Ini kan saudagar kan? Tiar. Depan sudah tiar. Itu kalau saudagar dapat rambut sekejap saya dikiranya. Benar, tadi kita tak sampai. Kita ingat siapa yang terhijab, siapa tak terhijab.
Siap terus Arman. Terus Arman buat. Oh, nak tak payah lukis lah, terus ambil ke gol kompor itu. Siap si Arman, siap menggaris. Dengan faraid, 3 benda ni kau saya betul ni. Ashabul furud, asabah dengan apa? Hujub ni, al-hajbu. Kena kau saya betul insya-Allah ni. Kalau kita boleh kuasai ini, inilah asas dia. Mudah saja faraid. Cuma tu lah dia asal furud ni kena ingatlah siapa dapat tu, siapa dapat berapa. Yes. Sorry? Yep. Okey, sekarang kita tengok dulu. Tepuk sebelah. Aduh, macam tadi tu layak pula dia. Okey. Yang pertama lagi. 2 anak perempuan. Ya. Kita apa lagi tu? Isteri. Ah? Apa? Ya. Kita baca dia. Ada satu lagi sih. Anak perempuan, ibu, Okey, tengok sini. Okey. Sekarang berapa dua anak perempuan dapat? 2/3. Ya? Berapa dapat? 2/3. 2/3. Isteri? 1/8. Kita pergi hujung apa ni? 8. Hujung apa kita kena sebagai tadi? Hujung nukson. 1/8. Patutnya dia 1/4 kan? Tapi sebab ada anak. Saudara lelaki seibu sebapa? Berapa dapat? Berapa dapat?
Asabah. Cucu perempuan berapa dapat? Berapa dapat? Mengapa dia tak dapat? Ini. Siapa yang menghalang dia? Siapa menghalang? 2 anak perempuan. Kalau seorang? Dapat tak dapat? Dapat. Dia akan dapat 1/6. Kalau ini dapat 1/2. Tapi sebab dia ada 2 orang, dia terhalang. Boleh faham? Sebab ada 2 orang, dia pun terhalang. Tapi contoh sini, mana tadi? Sini. Lagi. Tiba-tiba ini cucu kan? Ada seorang sini. Tak dapat terangkan? Ada cicit lelaki. Cicit lelaki keotok ni. Okey, ada cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Bawah darjat satu kan? Boleh dapat tak boleh dapat? Dia boleh dapat? Dia boleh jadi Allah. Biarpun tak semua saja, ini dia akan menyelamatkan. Kalau ada seorang lelaki, apa tidak ada cucu lelaki? Kalau ada cucu lelaki sini, ini terhad. Contoh, ada sini cucu lelaki. Jadi dapat tak dapat? Tak dapat. Kalau ada cicit lagi, dapat tak dapat? Tak dapat. Tapi sebab dia sendiri terpaksa dia tengok saja. Okey, sebab tu ini kalau keadaan kayak ini, atuk dia bagi wasiat awal. Bagi wasiat. Kalau keadaan begini, atuk dia bagi wasiat awal dia tak dapat. Tapi kalau ada cucu lagi ataupun cicit lelaki pada anak lelaki, ini akan menyelamatkan dia. Bagi dia akan dapat juga. Boleh faham? Patutnya tak dapat ni. Tapi ini sebab apa? Sebab nak selamatkan supaya apa? Ini lebih kuat sebab dia adalah apa kita panggil? Furuk dia ataupun keturunan dia. Jelas tak? Okey ya? Ini biarpun cicit lelaki, dia tetap boleh selamatkan apa? Cucu perempuan. Sama bersama dia. Biarpun tak sama dah derajat. Ini atau termasuk kaedah yang dikecualikan. Okey, berapa semua ni? 1/3 dengan 2/3 1/8 berapa? Berapa GST dia? Okey. 20 24. 23 berapa? 16 ke? 23 16 ke? Ha? 16. 1/8 3. 5. Ini pun kosong. Kalau lah dapat, contoh kalau ada cucu lelaki atau kecil lelaki, 5 ni menjadi apa? Milik mereka berdua. Boleh faham tak? 5 ini menjadi milik mereka berdua. Tapi dah tak ada, dia secara otomatik dia akan jadi asabah. Okey, anak perempuan berapa? Sini, yang kedua. Anak perempuan 2. 1/2. Ibu 6. okey, ujuk apa ni? Nafas. Sepatutnya ibu asalnya berapa? 1/3. Tapi ada anak, dia dapat 1/6. Suami 4. ujuk apa? Nafas. Asalnya apa? 1/2. Tapi sebab ada anak lagi. Saudara lelaki seibu sebapa? Sebapa. Saudara lelaki sebapa? Dapat tengok. Okey, mim maju. Mim mana? Maju. Ain asabah. Mim maju, terhalang. Ingat kita guna nanti sifat ni, kita guna istilah mim. Mim maksudnya mahjub, yang terhalang. Ain asabah, yang mendapat secara asabah. Saudara lelaki seibu. Berapa dapat? Okey, saudara lelaki seibu, dia mahjub dengan siapa? Dengan siapa? Okey, ini saudara lelaki sebapa, dia mahjub dengan ini. Saudara lelaki sebapa, mana saudara lelaki sebapa, dia mahjub dengan siapa? Dia terhalang dengan siapa? Saudara lelaki seibu sebab? Saudara lelaki seibu dia termahjub dengan siapa? Anak perempuan. Bukan ini ya. Bukan saudara lelaki seibu. Ini otot 2 orang ni tak boleh halang dia. Yang boleh halang ini cucuk ni. Ini saja boleh halang dia. Ingat ya? Saudara seibu yang boleh halang dia anak. Saudara lelaki seibu sebab. Tapi saudara lelaki sebapa yang halang dia, saudara lelaki seibu sebapa. Boleh tak? Jadi ini mahjub juga. Tapi bukan dengan sebab apa? Selagi sebab bukan. Sebab dia ada, Allah sebut faraid sendiri dalam Quran. Jadi yang halang siapa? Jadi anak perempuan. Okay. Syamir, faham? InsyaAllah anta ma'ana Syamir. Faham insyaAllah. Dan tu
Hal jawab saya adalah InsyaAllah. Okey, betul ke jawapannya? Tadi betul tadi? InsyaAllah betul ya. Kalau sudah jawab semua betul. Okey. Okey jelas ya? Okey insyaAllah ya. Jadi insyaAllah cuba ulang balik furud, ulang balik insyaAllah. Okey, tanya. Aduh. No. Okey. Jadi insyaAllah okey, minggu depan kita berehat dulu. InsyaAllah awal bulan 4 lah. InsyaAllah bulan 4 boleh sampai balik insyaAllah. Kemudian tolong doakan semoga Allah terima ibadat. Okay, kemudian okey, kalau doa mati Mekah tak apa. Siapa mati di Mekah je apa selamat api neraka. Okey, kalau panjang umur kita sambung balik. Okey, jadi insyaAllah okey, cuba saya pesan ya, ingat ya. InsyaAllah dapat ini InsyaAllah cerah dalam masa depan untuk kita faham. InsyaAllah selamat kita lah bagi Rasulullah sebut apa? Ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas fa innahu min dinikum fa innahu nisfu 'ilmi wa innahu awwal 'ilmin yunza'u min ummati. Belajarlah fara'id, ajarlah orang lain. Fa innahu min dinikum, kerana dia daripada agama kamu. Fa innahu nisfu 'ilmi, separuh ilmu di sini. Separuh ilmu, nisfun separuh ilmu. Kita belajar selama ni fiqh, ke akidah, ke tasawuf, ke tafsir, apa nahwu semua separuh sini. Ini separuh di sini. Fa innahu nisful ilmi, separuh ilmu di sini. Wa innahu awwal ilmin yunza'u min ummati. Inilah ilmu yang pertama akan dicabut, diretak pada umatku. Jadi bukan umat kita, bukan umat yang dimaksudkan. InsyaAllah bukan kita, sebab kita belajar. Bukan yang Rasulullah maksudkan, bukan kita. Jadi bagi faham betul. Ashabul furud, asabah dan juga hujub. Ashab furud 6 golongan, asabah 3 jenis, hujub 2 jenis. Hujub hirman dengan hujub nuqsan. InsyaAllah sebelum kita lepas ni insyaAllah mudah sudah. Ulang balik ni, benar ni. Jadi aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim Allahumma al-haqqa haqqan wa rizqa ittiba'ah wal batil batilan wa ijtinaba wa la taj'al muhtadisan alaina fanadhil waj'al muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.